Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini kita nak mempelajari tajuk yang ke-16 iaitu motif, idea dan konsep bagi PSV tingkatan 1. Jadi bolehlah anda bersedia dengan buku teks PSV kerana saya akan memberi penerangan berpandukan buku teks. Okey, boleh buka buku teks muka surat 163. Untuk tajuk 16 ini, motif, idea dan konsep, dia tak lari jauh dari tajuk 15 yang kita telah pelajari dalam minggu-minggu yang lalu, iaitu tajuk dan mesej. Okey, jadi setiap karya yang dihasilkan seperti mana dalam tajuk yang lalu, okey, karya selain dari tajuk dan mesej, sesuatu karya juga perlu ada motif, idea dan juga konsep. Jadi seorang pelukis, pereka atau pandai craft itu akan memikirkan motif tersurat dan tersirat. Okay, idea untuk mengembangkan motif tersebut serta konsep yang akan digunakan dalam karya yang dihasilkan. Okay, ini termasuklah tak kira karya arca, okay, ataupun lukisan, ataupun mungkin juga daripada karya seni craft. Okay. Jadi ketiga-tiga elemen ini perlu bergabung dan akan menghasilkan satu karya yang berkualiti dan bermakna lah. Okay, kita pergi kepada apa yang dimaksudkan dengan definisi motif, idea dan konsep. Okay, kalau kita lihat daripada buku teks ni, motif secara umumnya bermaksud sebab atau tujuan yang mendorong mereka menghasilkan suatu karya. Motif dalam tajuk ini, dalam PSV ini sebenarnya menjurus kepada hal benda yang diaplikasikan oleh pelukis, pereka atau pandai craft dalam penghasilan seni. Jadi boleh ingat balik hal benda yang telah kita pelajari dalam tajuk yang lalu. Idea pula ialah buah fikiran yang tercetus, hasil rangsangan seperti pemerhatian dengan kesedaran ataupun perbincangan. So idea ni apakah yang difikirkan lah, maknanya idea pertama ataupun buah fikiran yang tercetus daripada hasil rangsangan, mungkin dari segi pemerhatian, dari segi perbincangan ataupun dari segi kesedaran pereka itu sendiri. Konsep pula ialah idea yang terbentuk hasil daripada gabungan pelbagai nilai yang dihayati daripada alam sekeliling dalam penghasilan seni. Jadi inilah tiga pengertian, setiap satunya bagi motif, idea dan juga konsep. Tapi kita boleh nampak peranan motif, idea dan konsep ini meliputi dasar panduan, tujuan ataupun matlamat yang perlu dijadikan asas dalam penghasilan karya. Dia tidak sewenang-wenangnya ataupun sesuatu karya itu tidak akan terhasil tanpa motif, idea dan juga konsep. Baiklah, kita pergi kepada tujuan aplikasi motif, idea dan konsep. Motif dalam seni halus ni dan seni reka dipanggil sebagai hal benda. Hal benda yang dipilih oleh pelukis atau pereka perlu bertujuan untuk disesuaikan dengan idea dan konsep karya mereka. Sebagai contoh, kita boleh tengok pada arca moyang tenung jerat harimau ni, dia mengambil idea dan konsep harimau. Kita boleh nampak bentuk seperti harimau. Dia mengambil idea konsep harimau ni yang dipercayai dalam kalangan masyarakat itu sebagai pahlawan rimba bagi masyarakat kaum asli Mahmeri. So arca ini dihasilkan oleh Pion Anak Bumbung pada tahun 1996 yang tajuknya Moyang Tenung Jerat Harimau. Satu kita boleh tengok motif dalam arca ni. Kita boleh juga lihat pada motif kain songket. Motif dalam seni craft seperti kain songket ni merujuk kepada unsur alam.
yang dibentuk sama ada dengan gaya organik ataupun gaya geometri. Kalau gaya organik dia lebih kepada unsur seperti daun, flora dan fauna lah. Kalau gaya geometri bentuk lah. Jadi motif menjadi unsur paling asas dalam satu gubahan ataupun tata rias. Aplikasi motif dalam seni kraft sebagai fungsi hiasan yang melengkapi fungsi gunaan suatu produk itu. Selain daripada kita gunakan songket ini untuk pakaian, terutama bagi melengkapkan pemakaian baju Melayu kaum lelaki, dia juga boleh menjadi hiasan sebenarnya, fungsi hiasan yang melengkapi fungsi gunaan. Selain daripada pemakaian tadi, dia adalah fungsi hiasan juga yang mencantikkan lagi si pemakai. Jadi tujuan penjanaan idea oleh pengkarya adalah memudahkan mereka menetapkan objektif, tujuan serta menentukan tema dalam penghasilan karya itu. Baiklah, kita pergi kepada kaedah pembentukan dan proses perkembangan motif, idea dan konsep. Kat sini ada 4 kaedah yang digunakan dalam pembentukan motif, idea dan konsep, iaitu pemerhatian, persepsi, penerokaan serta pertimbangan estetik dan analisis. 4 kaedah ini adalah cara membentuk motif, idea dan konsep. Jadi kaedah gubahan motif seni kraft tu perlu diilhamkan, contohnya daripada pemerhatian dari alam sekeliling, juga menjadi sumber inspirasi. Antara sumber inspirasi motif ni terzahir daripada perkembangan idea dari segi flora. Flora maksudnya tumbuh-tumbuhan lah, tak kira lah bunga ataupun pokok-pokok yang lain. Fauna, daripada motif haiwan-haiwan, geometri dari motif bentuk, serta kosmos. Kosmos ni daripada motif seperti matahari, awan, itu antara sumber inspirasi motif. Jadi proses perkembangan motif, idea dan konsep tu diboleh gunakan sumber-sumber yang boleh didapati sama ada dari guru seni, dari internet, pemerhatian serta buku rujukan. Jadi idea berkarya tu seorang pereka tu boleh dapat sama ada dari segi bacaan isu semasa di surat khabar atau majalah, dia memerhatikan alam semula jadi ataupun persekitarannya, ataupun dia dapat idea tersebut daripada pemerhatian dari hasil lawatan ke galeri seni atau muzium, ataupun mengkaji karya seni itu sendiri serta membuat lawatan atau kajian lapangan. So ini adalah cetusan idea berkarya tu, yang boleh mengarahkan pereka itu kepada sumber inspirasi motif. Jadi kaedah pembentukan suatu konsep dipengaruhi oleh faktor-faktor kontekstual. Faktor-faktor kontekstual tu adalah seperti yang telah saya kemukakan tadilah, iaitu dari segi pengalaman, pendidikan, perkembangan semasa dunia seni dan persekitaran. Hal-hal yang viral juga boleh menjadi satu sumber ataupun idea. Konsep ini akan berubah-ubah bergantung pada keperluan dan pendekatan dalam penghasilan suatu karya itu. Jadi ianya tidak terbatas lah idea ini. Jadi itu sahaja saya rasa yang perlu diterangkan dalam tajuk ini. Jadi anda bolehlah membuat bacaan lanjut atau membaca kembali di samping mendengar penerangan melalui video rakaman pengajaran ini. Baiklah, saya akan menghantarkan latihan bagi tajuk ini dalam bentuk kuis. Dan itu, terima kasih kerana mengikuti PDPR. Selamat maju jaya saya ucapkan. Dan mohon untuk menjawab kuis yang akan disertakan dalam grup Telegram anda. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.